Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, dan dibimbingnya kita untuk melakukan ketaatan. Dan kita mohon semoga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadat dengan sebaik-baiknya. Semoga kehidupan kita ini sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, kita hari ini akan masuk kepada muka surat 21. Sebelum itu, pada pertemuan yang lepas, tajuk yang kita baca ialah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, kita kena kenal siapakah kita sebenarnya. Kita adalah hamba kepada Allah, hamba kepada yang mencipta kita. Kita bukan rakan kongsi, kita bukan pekerja, kita bukan bos. Jadi kita ni hamba. Jadi hamba ini sifat dia ialah mesti menerima apa sahaja yang diberitahu oleh tuannya. Apabila tuannya memerintahkan sesuatu, maka dia mesti patuh. Dia tak boleh kata saya tak setujulah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi apabila kita kata manusia ini hakikat seorang manusia ini pada hakikatnya ialah seorang hamba kepada Allah, maka dia kena serahkan hidupnya, kepatuhannya, taat setianya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenarkan oleh Allah Taala kepada kita untuk lakukan, bolehlah kita lakukan. Apa saja perkara yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, maka kita janganlah lakukan. Yang tak bolehnya kita bantah. Kita bantah perintah Allah, ini tak boleh. Kita pertikai perintah Allah, ini tak boleh. Siapa kita? Itulah persoalan dia. Siapa kita membantah perintah Allah? Siapa kita mengatakan apa yang Allah perintahkan ni tak sesuai? Siapa kita? Kita rakan kongsi? Bukan. Kita hamba, kena ikut, kena terima. Baik. Dalam perkara apa kita kena serahkan diri kita kepada Allah? Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Kita kena percaya seperti mana yang Allah perintahkan kita supaya percaya. Kita serah. Yang kedua dalam masalah akhlak. Yang ketiga dalam masalah ibadah. Dan yang keempat dalam masalah syariat. Jadi kita, Allah beritahu, kamu ni wahai manusia, kamu adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bahawa manusia ini sebagai hamba Allah bukanlah satu penghinaan kepada manusia.
kita ni sebagai hamba Allah bukanlah suatu penghinaan. Bahkan kehambaan kita kepada Allah yang menciptakan kita ini adalah suatu kemuliaan, suatu keagungan dan sesuatu kekuatan. Kalau kita boleh benar-benar melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah, maka itulah kemuliaan bagi kita, itulah keagungan bagi kita. Adapun menghambakan diri kepada selain daripada Allah, itu adalah penghinaan, kehinaan. Kalau kita menghambakan diri selain kepada Allah, itu adalah kehinaan yang paling teruk sekali. Baik. Jadi bila kita kata kita hamba kepada Allah, maka kita merupakan manusia yang mendapat kemuliaan. Antara keistimewaan atau kemuliaan manusia yang menjadi hamba kepada Allah ini ialah Allah anugerahkan kepada manusia ini tugas amanah yang tidak mampu dipikul oleh makhluk-makhluk lain. Apa tugas yang diberi oleh Allah? Kerana kemuliaan yang ada pada manusia ni, kerana dia ni hamba Allah dan sebagainya, ada sifat-sifat lain, ialah tugas sebagai khalifatullah di muka bumi, sebagai khalifah di atas muka bumi. Ini muka surat 22 lah kalau ikut buku besar tu. Ini baru masuk tajuk tadi, manusia sebagai khalifah. Saya ulang balik ni. Jadi tugas manusia ni sebagai hamba Allah ini diberi keistimewaan oleh Allah untuk melaksanakan tugas amanah yang tidak mampu dilaksanakan oleh makhluk-makhluk yang lain, iaitu tugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Maka bila seseorang manusia itu, hamba Allah ini, khalifah Allah ini, maka manusia yang menjadi khalifah ni makna pengganti ini tidak ada hak untuk mencipta sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila Allah dah tetapkan sesuatu yang menjadi khalifah ini, dia kena laksanakan apa yang Allah dah tetapkan. Dia tidak ada hak untuk merombak, mengubah dan sebagainya, apatah lagi menolak. Baik, khalifah adalah satu keistimewaan besar. Yang ni lah nak sambung hari ni, kan? Khalifah adalah satu keistimewaan besar yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada malaikat. Jauh lagi untuk diberikan kepada jin. Malaikat pun tak dapat jawatan ni. Jin lagi lah teruk, tak dapat jawatan ni. Yang dapat jawatan ni siapa? Manusia. Dari sini dapat diyakini bahawa bukan setiap hamba itu layak dan berhak menjadi khalifatullah. Bukan semua. Seterusnya, bukan semua hamba layak jadi khalifah. Seterusnya, bukan setiap manusia yang pada hakikatnya manusia itu, hamba Allah ini, dengan sendiri automatik jadi khalifah. Tak. Bukan semua orang layak. Dari segi manusia ini, dia kata bukan semuanya layak. Walaupun dari segi hakikatnya manusia itu hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, namun dari segi konsep dan pelaksanaannya adalah tidak semua orang jadi khalifah. Baik. Oleh kerana itu, maka manusia yang layak dan berhak menjadi khalifah ni siapa? Kalau bukan semua manusia layak menjadi khalifah, jadi yang layak ni siapa? Ialah manusia yang melaksanakan konsep kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan konsep penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Siapa yang paling layak menjadi khalifatullah ini? Ialah manusia yang melaksanakan konsep penghambaan diri kepada Allah. Dia melaksanakan. Semua orang ni hamba Allah, manusia ni hamba Allah. Tapi ada orang yang laksanakan.
melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba. Ada manusia, dia hamba Allah, tapi dia tak laksanakan tanggungjawab sebagai hamba. Jadi yang layak menjadi khalifatullah ni siapa? Iaitu manusia yang melaksanakan konsep penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan konsep kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia laksanakan sifat dia sebagai hamba dan dia serahkan segala-galanya kepada Allah dan dia tunduk kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam perkara akidah, yang kedua dalam perkara akhlak, perkara ibadat maupun perkara syariat. Dia je lah yang paling layak menjadi khalifah. Kalau orang yang macam tu diberi amanah menjadi khalifah, pemimpin, maka ia akan membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada umat manusia. Pasal apa? Pasal pemimpin tu tunduk kepada perintah Allah. Dia menyerahkan diri kepada Allah. Sebagai seorang hamba, saya kena laksanakan apa yang Allah perintah. Kalau ada pemimpin macam tu, maka orang ramai manusia akan hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana pemimpin ini tidak tunduk kepada Allah sebagai seorang hamba, tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah tentukan mana boleh, mana tak boleh, maka selama itu pemimpin tersebut akan membawa keburukan bagi umat manusia, kerana dia tolak apa yang Allah perintah, dia guna akalnya untuk mengatur manusia. Sudah pasti tidak akan berjaya. Ini kena ingat baik-baik. Baik, terkandung dalam pengertian khalifah ialah menguasai dan memerintah ataupun mempunyai sifat as-siyadah atau ketuanan. Apa makna khalifah? Dalam makna khalifah ini macam-macam makna lah. Antara makna khalifah ini ialah diberi kepada manusia ni kuasa untuk menguasai dan memerintah. Dia ada sifat ketuanan, dia menjadi tuan. Sifat ini diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sebagai khalifah, manusia diberi mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang termaktub dalam perlembagaan suci Al-Quran, untuk menjadi tuan ke atas segala makhluk dan segala ciptaan di atas muka bumi ini. Jadi kita sebagai khalifah ini, orang yang menjadi khalifah ini, yang mempunyai kekuasaan memerintah, yang ada sifat ketuanan ini, dia diberi mandat oleh Al-Quran. Memang Al-Quran suruh, memang Al-Quran perintahkan, mesti ada yang memimpin. Mesti ada yang memimpin. Memimpin apa? Memimpin sesuai dengan perlembagaan Al-Quran. Bukan pimpin ikut hawa nafsu. Bukan. Pimpin sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, supaya segala makhluk dan ciptaan di atas muka bumi ini dapat dikelola, dapat diperintah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sifat ini bukan menjadi sifat yang istimewa dan asasi dalam tugas khalifah. Sifat tersebut menjadi pemimpin ni, ada kuasa memerintah ni, hanyalah sebagai alat atau jalan kepada manusia bagi melaksanakan tugas khalifah tersebut. Makna kita disuruh pilih pemimpin, cari pemimpin. Perlu kepada kuasa. Perlu kepada kuasa itu bukan kerana kuasa itu, tetapi kita perlu kepada kuasa itu sebagai jalan, sebagai alat untuk kita melaksanakan tugas khalifah, iaitu melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan manusia. Dalam aspek apa? Dalam semua aspek kehidupan. Barangkali kita tengok ni akidah, akhlak, ibadah, syariat kan, kita tak nampak sangat dah. Akhlak ni perkara yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan. Akhlak ini apa yang boleh buat, apa yang boleh cakap. Tak? Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Mengumpat boleh tak?
mengumpat ataupun dikata fitnah orang, akhlak lah, benda-benda. Ibadat ni ibadat yang biasa tu lah, semayang, zakat, haji, tu baca Quran. Kemudian ada syariat. Apa syariat tu? Tuan-tuan tengok tu syariat. Apa yang tuan-tuan faham syariat? Ibadat balik? Bukan. Ibadat dah sebut dah. Syariat ni ialah peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan manusia itu. Syariat ni pun kena serah kepada Allah yang berhak menentukan hukum di dalam kehidupan kita ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak tetapkan, maka Allah serahkan kepada manusia untuk memikirkannya. Boleh faham? Ibadah tu lain, syariat ni lain. Jadi bila Allah tetapkan sesuatu hukum syariat, kita kena patuh. Tapi kalau Allah tak tetapkan sesuatu hukum, itu bermakna Allah beri kuasa kepada manusia yang diberi akal untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Jalan raya 2 lane ke 3 lane ke ada dia tentukan? Tak ada kan? Tu fikir sendiri lah. Fikir sendiri lah. Besok nak pakai baju macam mana, warna apa ada ditentukan? Tak ada. Tapi yang ditentukan apa? Pakaian tu kena tutup aurat. Macam tu lah. Bila Allah tetapkan hukum, jangan kita ubah. Baik. Jadi perlu kepada kuasa. Tetapi kuasa itu hanyalah sebagai alat untuk melaksanakan tugas khalifah. Jadi kalau pemimpin ni dia ada fahaman macam tu, kita selamat. Tapi kalau pemimpin ni dia nak pada kuasa, dia nak memerintah, tapi bukan nak melaksanakan tugas khalifah, maka pasti dia akan membawa keburukan bagi manusia lain. Sekiranya ketuanan dan kekuasaan itu digunakan bukan bagi melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi, maka manusia itu tadi tidak layak sebagai khalifah. Kalau dia tak laksanakan tugas khalifah ni, maka dia tak layak jadi khalifah. Begitu juga manusia yang menentang, melawan, menderhaka, memberontak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kekuasaan Allah, kepada pemerintahan Allah, kepada kehakiman Allah. Alangkah kerdilnya manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini macam tergantung tak? Dia gini, kalau orang yang ada sifat ketuanan, kekuasaan ni, ada kuasa ni, dia tidak guna untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, maka manusia jenis macam tu tak layak diberi amanah tugas sebagai khalifah. Apatah lagi kalau manusia itu melawan Allah, menderhaka, memberontak kepada Allah. Melawan Allah ni macam mana tuan-tuan? Macam mana melawan Allah? Menderhaka macam mana? Lawan macam mana? Orang yang melawan Allah tak layak dia menjadi khalifah. Lawan macam mana? Benda yang Allah perintah dia tak boleh terima, dia lawan. Ini tak sesuai ini. Itu dia lawan, dia menentang. Apatah lagi dia memberontak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh terima dan tidak boleh terima kekuasaan Allah. Allah menguasai segala-galanya, Allah menentukan segala-galanya. Dia tak boleh terima konsep itu. Itu ataupun dia tidak boleh menerima kehakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh terima yang menentukan hukum hakam ni Allah Ta'ala saja. Dia tak boleh terima. Contohlah orang selalu cakap kan, hukum qisas, hukum balas bunuh, kan? Hukum-hukum hudud itu siapa tentukan? Allah tentukan. Ini saya tak boleh terima ni. Dia tak boleh terima. Orang jenis macam ni tak layak menjadi khalifah. Dia bukan jadi khalifatullah, dia jadi khalifah kepada nafsu dia. Pasal tu dia sebut kat sini, sekiranya ketuanan dan kekuasaan itu
digunakan bukan bagi melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi, maka manusia tadi tidak layak lagi sebagai khalifah. Begitu juga yang tak layak ni, termasuklah manusia yang menentang, melawan, menderhaka dan memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun memberontak menentang kekuasaan Allah, menentang pemerintahan Allah, menentang kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Orang semua jenis macam ni tidak layak menjadi khalifah. Alangkah kerdilnya manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Menentang, melawan, menderhaka dan memberontak. Gitulah Pak. Maka jelas perkara yang ditegaskan dahulu bahawa bukan semuanya, bukan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu dengan sendirinya atau semestinya menjadi khalifah. Jadi bukan semua orang. Walaupun manusia itu pada hakikatnya hamba, tetapi oleh kerana dia tidak melaksanakan konsep pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka dengan sendiri dia bukanlah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada mana? Dia melaksanakan konsep pengabdian ataupun tidak. Dia melaksanakan konsep penghambaan kepada Allah ataupun tidak. Itu dia. Justru manusia yang layak dan berhak menjadi khalifatullah adalah manusia yang menerima dan mengakui kehambaan dirinya dan melaksanakan konsep pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya konsep penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serah diri dia kepada Allah. Kalau Allah tetapkan hukum, itulah hukum yang dia terima. Kalau Allah tetapkan sesuatu perkara, itulah perkara yang dia terima. Dia serah. Adapun kalau Allah beri kita pilihan, boleh fikir, barulah kita fikir. Itu makna menyerah diri. Islam tu asalnya makna itulah serah diri. Serah diri sehingga Allah yang membentuk kita, menentukan apa boleh buat, apa tak boleh buat, macam tu. Selaras dengan hakikat tadi, bagi mempergunakan ketuanan dan kekuasaan yang diberikan dan demi menguasai alam benda dan alam semesta ini, serta untuk faedah dan kepentingan tugas tersebut, tugas khalifah ni, manusia memerlukan ilmu. Dah faham dah tadi. Betul kita ni hamba Allah. Dan ada manusia diberi keistimewaan ni untuk menjadi khalifah. Dan dia suruh kita jadi khalifah apa? Khalifatullah. Mentadbir sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang layak menjadi khalifatullah ialah mereka yang melaksanakan konsep pengabdian, konsep ketaatan abdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terima semua yang Allah perintah, dia layak. Habis. Tapi nak memerintah, nak menjadi khalifah, perlu kepada ilmu. Ilmu. Perlu kepada ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu tentang alam benda. Kerana dia nak menguasai alam benda ni dan dipergunakan dalam melaksanakan tugas khalifah serta melaksanakan konsep pengabdian dan penyerahan kepada Allah. Dia kena ada dua ilmu ini. Ilmu untuk menguasai alam benda ini, dan perlu kepada ilmu ataupun dia sendiri melaksanakan konsep pengabdian dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia faham ilmu ni, ilmu benda ni, tapi dia tak serah diri dia kepada Allah. Ini tak boleh. Ada orang dia tahu menyerah diri, mengabdikan diri kepada Allah, tapi dia tak ada ilmu untuk menguasai alam benda, untuk memerintah, untuk ni dia tak tahu. Dia tahu ibadat je. Yang dia perlu jadi khalifah siapa? Dia tahu ilmu tentang cara menguasai benda ni, alam benda ni, dan dia melaksanakan konsep pengabdian dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Gitu. Baik. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu adalah menjadi asas penting kepada manusia dalam menjalankan tugas khalifah. Ilmu ni penting, yang akan menjadi kompas panduan, menjadi tali penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan tugas amanah khalifah itu. Jadi ilmu-ilmu yang paling penting antaranya ialah dia mesti ada ilmu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Faham? Betul tak?
Dia nak melaksanakan apa yang Allah perintah, maka secara tak langsung dia mesti tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Tapi kalau dia sendiri jahil tentang agama, macam mana dia nak perintah sesuai dengan perintah Allah? Maka dikatakan disebabkan bukan semua orang ada ilmu itu, maka dilantiklah penasihat-penasihat agama. Dia lantiknya ulama-ulama untuk memberi nasihat. Sebab bukan semua orang ada ilmu dua-dua ni. Ada orang dia pandai mentadbir je, tapi dari segi agama dia tak berapa pandai, tapi dia ingin melaksanakan perintah agama. Maka dilantiklah penasihat-penasihat ulama untuk menegur dan memberi cadangan, membimbing dia. Dia pun ikut. Itu tak apa. Yang tak boleh macam mana? Dia dah lah tak nak tunduk kepada perintah Allah. Dia awal-awal tak nak tunduk kepada perintah Allah, tapi dia lantik juga penasihat-penasihat agama. Dia lantik juga ulama-ulama ini untuk memberi nasihat, tapi sekadar beri nasihat, tapi dia tak nak ikut. Ini tak boleh. Kalau nasihat itu sesuai dengan apa yang Allah perintah, maka dia kena usahakan. Bukan benda ni sehari semalam terus jadi, tuan-tuan. Bukan. Dia sedikit demi sedikit perlu kepada pelbagai jenis tindakan. Baik, habis, tuan-tuan. Pertama, ilmu yang ada, yang perlu ada ilmu tentang alam syahadah yang nampak. Kedua, tentang ilmu tentang alam ghaib. Dia kena ada ilmu ini, barulah dia jadi pelengkap. Jadi kalau ada orang ilmu alam syahadah yang nampak ni, alam fizik ni, ataupun alam benda ni dia, kemudian ilmu tentang penciptaan alam benda ni, tentang Allah, tentang akhirat, tentang agama ni pun dia ada, itu lebih bagus dan lebih baik. Habis. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Allah ajar Nabi Adam. Mulianya Nabi Adam tu salah satu kerana ilmunya, kerana ilmu yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Kesimpulannya, dia kata antara dua ilmu, ilmu apa tadi? Ilmu tentang alam benda dan ilmu tentang pencipta alam benda. Makna ilmu tentang syahadah, benda yang nampak ni, dan benda tentang ilmu tentang benda ghaib. Antara dua ilmu itu, ilmu Al-Quran atau ilmu wahyu dan kenabian, pastilah diletakkan pada tempatnya yang tabi'i, seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sebagai asas kepada ilmu kemanusiaan. Ini ilmu agama ini, ilmu Quran, ilmu wahyu ni, ilmu tentang Islam ni, mesti dia ada. Tapi tak adalah keseluruhan macam ulama', tidak, tapi dia ada ilmu itu sebagai asas kepada ilmu kemanusiaan yang lain mentadbir. Kesimpulannya, hanya dengan Islam, pasal tu kita kata tak boleh kita beri kekuasaan kepada orang yang bukan Islam. Kenapa? Ada orang cakap kan, tak boleh. Pasal apa? Tak boleh kita beri kekuasaan kepada orang bukan Islam. Tapi dia, ustaz, dia tu adil, dia tu jujur, ustaz, dia tu nak bawa beri kebaikan, ustaz, pada rakyat. Tapi ulama kata tak boleh. Kenapa? Kenapa? Pasal dia tidak beriman kepada konsep pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi cerita kan, yang layak memimpin, yang menjadi khalifah ialah orang yang melaksanakan konsep penyerahan dan pengabdian kepada Allah. Dia kafir, dia dah awal-awal tolak. Macam mana kita nak harap dia melaksanakan perintah Allah? Itu tak mungkin. Lepas itu jangan pandai cakap je. Dia ni adil, ustaz, dia ni bagus. Tak boleh. Ada tempat boleh bagi jawatan, ada tempat tak boleh dibagi jawatan. Apatah lagi bab memimpin, kepimpinan manusia yang teratas, tak boleh. Sebab dia tidak beriman dengan konsep penghambaan kepada Allah dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, tuan-tuan. Sikit lagi, 3 minit, 5 minit. Yang kedua, tajuk yang kedua ni kita pergi cepat-cepat. Manusia dan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini minggu terakhir kan, bulan ni. Ini kali ketiga kan.
Ha? Apakah falsafah hidup insan? Hidup ni macam mana? Hidup ni apa benda hidup ni? Falsafah hidup insan ini. Falsafah hidup insan ini, kalau nak tahu, kena tanya siapa? Kena tanya yang mencipta kita. Apa falsafah hidup manusia ni? Jangan diserah kepada akal manusia ni. Dia ni cakap macam ni, dia cakap macam tu, dia cakap macam ni. Tak boleh. Kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Dia dah beritahu apa falsafah hidup kita ni. Sebagaimana manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka falsafah hidupnya yang menepati dengan hakikat kejadian itu adalah menjadi hak Allah yang Maha Pencipta. Jadi Allah lah yang lebih berhak menentukan falsafah hidup kita. Hanya asas falsafah hidup manusia yang disediakan oleh Maha Pencipta itu sahajalah akan menjadi asas falsafah hidup manusia yang konkret, kukuh dan sempurna. Jadi kalau kita ikut apa yang Allah tetapkan falsafah hidup manusia ni, maka kita hidup dalam keadaan yang sempurna. Pasal kita tahu kita ni siapa. Falsafah hidup kita ni apa? Apa dia? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup bagi kamu. Ini Allah beritahu falsafah hidup kamu macam ni. Falsafah hidup ni apa bahasa lain? Payah bahasa canggih-canggih ni, falsafah hidup. Apa kita faham? Falsafah hidup payah nak jawab. Saya cakap falsafah hidup, faham ke? Dia kata, kamu punya kehidupan kamu macam ni. Allah beritahu ada mati dan ada hidup. Bukan hidup selama-lama, bukan. Itu falsafah hidup kamu. Allah takdirkan adanya mati dan hidup. Kemudian hidup kamu ni, falsafah hidup kamu ni apa? Allah uji kamu. Bagi menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Makna falsafah hidup ini penuh dengan ujian. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya? Ada ujian. Nak tentukan siapa yang lebih baik amalannya. Allah Maha berkuasa membalas amalan kamu dan amat pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Daripada ayat ini, maka kita dapat tahu bahawa kehidupan insan di bumi ini, di dunia ini adalah bagi menerima dan menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni sentiasa di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian apa? Kamu nak taat perintah Allah ke nak lawan perintah Allah? Kamu nak tunduk kepada Allah ke kamu tak nak tunduk kepada Allah? Semua setiap masa dalam ujian. Pasal nak menentukan siapakah di kalangan kita yang lebih baik amalannya. Hidup dengan segala kandungannya, dengan segala keadaan dan suasananya, dengan segala corak dan warnanya, itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada pada kita ni, kehidupan kita setiap hari, setiap saat adalah ujian daripada Allah. Inilah asas falsafah hidup manusia yang hakiki, seperti yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Pencipta. Makna kita ni sentiasa dalam ujian. Ayat yang umum ini antara lain menyatakan segala yang ada di atas muka bumi adalah hiasan indah sebagai ujian kepada manusia. Dunia ni pun ujian untuk manusia. Pangkat dan kedudukan adalah ujian kepada manusia. Ujian. Kesenangan, kekayaan, kesusahan, kemiskinan juga adalah ujian bagi manusia. Makna falsafah hidup kita ni sentiasa dalam ujian. Sentiasa dalam ujian nak tentukan kita taat kepada siapa. Berdasarkan hakikat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah penguji, yang menguji kita. Manusia adalah yang diuji. Dunia ini adalah medan ujiannya. Usia hidup adalah tempoh masa menjalani ujian, sementara segala kandungan hidup ini adalah bahan-bahan ataupun soalan ujian. Ini baca sendirilah, baca pelan-pelan, fikir. Semua tu ujian. SPM senang, tingkatan 4, tingkatan 5, habis dah tempoh dia. Tapi tempoh ujian kita bila? Daripada balik tu sampailah
hembusan yang terakhir. Itu tempoh ujian. Siapa yang menguji? Allah uji dengan segala apa yang ada pada kita ni. Semakin manusia itu tinggi, mulia, sempurna, maka semakin besar dan hebat ujiannya. Kan? Demikianlah seterusnya mengikut kedudukan, pangkat, ilmu, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan Allah uji manusia ini sesuai dengan kemampuan manusia. Allah tidak uji manusia lebih daripada kemampuan manusia. Itu zalim, tidak. Tapi Allah uji sesuai dengan kemampuan manusia. Allah menguji manusia demi untuk kesempurnaan manusia. Kenapa ada ujian ni? Salah satu tujuan ada ujian supaya manusia ni lebih sempurna, lebih matang, lebih hebat. Betul tak? Kenapa tingkatan 3 peksa, tingkatan 5 peksa? Supaya dia menjadi lebih hebat, lebih bersungguh-sungguh. Macam itulah manusia ni diuji supaya manusia ni menjadi lebih hebat, lebih ada kebaikan pada masa akan datang. Diuji sekarang gagal, supaya dia usaha lagi supaya masa depan bertambah baik. Itulah antara hakikat ujian itu, ialah untuk kesempurnaan manusia. Hidup tanpa ujian pada hakikatnya bukanlah hidup tetapi mati. Jadi hidup ini pasti ada ujian. Hidup sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah falsafah kemanusiaan yang direka-reka dan diada-adakan oleh daya akal manusia, tetapi ia adalah hakikat daripada Allah pencipta yang menjadi teras dan asas pemikiran kepada kehidupan manusia demi untuk mencapai kesempurnaan hidup. Ujian tadi ini untuk mencapai kesempurnaan hidup. Jadi kalau kita hadapi sesuatu, kita kena ingat Allah sedang uji saya, apakah saya taat perintah Allah ataupun derhaka dalam semua perkara. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah bulan selepas Ramadan kita baca bab yang ketiga, agama dan Islam. Apa itu agama dan apa pula itu Islam? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.